Halo, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Nama saya Dr. Jim. Korang sel, ada orang pakai stetoskop je, korang terus percaya doktor tak? Korang suka kena scam. So, hari ni kita nak sembang pasal anxiety attack. Macam mana nak mengatasi anxiety attack mengikut pengalaman aku. Sharing. Alright. Okay, so anxiety attack, panic attack, macam-macam nama lah ada kan. Tapi dia sebenarnya benda yang berlainan lah. Dia bukan berlainan sangat, dia lebih kurang tapi dia tak sama sangat. Jadi so disclaimer, tadi aku pakai stetoskop kan. Nanti aku cerita kat korang, aku bukan doktor kan. Disclaimer lagi, aku bukan doktor. Aku tak ada knowledge pengalaman medik dan aku punya video aku ni tak layak diguna pakai untuk keputusan korang dalam perubatan dan korang kena refer doktor yang lebih pakar. Cuma aku nak kongsi pengalaman aku. So jangan terpengaruh dengan stetoskop walaupun orang tu pakai stetoskop. Kalau dia tu dekat hospital, dekat klinik, okey kau boleh percaya. Tapi kalau dia dekat tepi jalan, dia suruh kau beli ubat MLM, jaga-jaga. Alright. So apa dia panic attack? So mula-mula sekali, kalau korang yang dah pernah tengok video aku sebelum ni, panic attack aku datang daripada aku punya GERD. Belum semalam aku sebut GERD, hari ni GERD sebenarnya. Orang tegur aku, cara sebut dia lah GERD, G-E-R-D, GERD, gastroesophageal reflux disease or something, pedih hulu hati. Tapi sebenarnya bila aku ingat balik macam dekat mana aku kena mula-mula panic attack ni, dia datang daripada aku punya nicotine withdrawal. Bila aku berhenti merokok kan, bila aku mula berhenti merokok, nicotine withdrawal, aku punya mula badan aku dah start tak ada nikotin. Masa tu aku kena panic attack. Panic attack, anxiety attack, panic attack. Okay, so ni aku nak sharing dengan korang. Tapi aku akan buat beberapa video lah supaya korang boleh share specifically. Kalau aku share ni panjang sangat sebab semalam aku tengok video yang aku buat pasal GERD tu panjang. Orang nak tunggu sampai habis pun boring. So okay, hari ni aku cerita macam mana aku nak handle isu aku sesak nafas. Alright, kita dia sesak nafas. So salah satu anxiety attack ataupun panic attack yang korang akan hadapi, bukan akan hadapi, mungkin korang hadapi ialah sesak nafas. So mai kita tengok dulu apa beza dia. Okay. So panic attack ni dia ada, duduk sini sikit. So panic attack dengan anxiety attack ada beza. Panic attack ialah symptoms are more intense and can cause a major disruption in your day. Dia lebih intense, dia lebih kau. So apakah karakter dia? So jantung berdebar, peluh, menggigil, sakit dada, loya, muntah, pening kepala, rasa busy kan, rasa macam tak duduk dalam diri sendiri lah, rasa lain sangat, takut mati, takut mati, numbness or rasa serban, rasa macam serban ni kebas-kebas, ataupun dia ada rasa macam flash of hot flash ataupun sejuk. Dia semacam tiba-tiba dia macam kena siram air panas, macam kau macam kena kena macam kena jiwa air padahal tak ada air pun, kering ni. Kau rasa macam tu. So ini ialah panic attack punya simptom mengikut Google. Anxiety attack pula ialah dia build up. Dia build up, dia slow naik.
Anxiety intensify over period of time, di mana dia akan naik makin lama makin hebat, makin lama makin hebat dia akan naik. Stress may reach level overwhelming and feel like attack. Okay, so bila sampai masa kau stress tu, kau akan tiba-tiba je dia akan jadi panic attack. So simptom anxiety ni macam muscle tension, okay, stress muscle, lengur-lengur, tak boleh tidur, difficulty concentrating, kau nak fokus tak boleh, kau fatigue, kau letih, kau cepat letih, tak, kau tidur, kau restlessness, kau dah tidur, kau dah rehat tapi tak hilang letih. Increase startle response, kau lambat jawab, gagap, increase heart rate, berdebar, sesak nafas, pening tu, dan benda ini berterusan, persistent, lama. Okay, so jadi ini beza dua ni, panic attack dengan anxiety attack. Tapi yang paling bahaya yang aku experience ialah panic attack. Panic attack ni aku experience macam ni. Yang aku nak share kali ni ialah sesak nafas. Ini yang paling kita rasa paling brutal sekali lah. Okay. Apa trigger dia? Tiba-tiba kau duduk saya rasa macam tak boleh nak nafas. Saya rasa nafas tak puas. Rasa macam sesak, aku sesak nafas, aku sakit jantung ke, paru aku problem ke. Panic attack. So dulu aku experience benda ni, aku rasa benda tu. So aku masa keadaan tu menyebabkan, aku dah cerita dalam video lepas, aku sampai suruh wife aku bawa aku pergi hospital. Aku tidur dalam kereta depan emergency room. Sebab apa? Sebab aku panik. Aku rasa problem, tapi aku taklah rasa problem sangat. Kau bayang tak betapa gilanya benda ni, panic attack ni. So aku kena masa mula-mula tu sebab nicotine withdrawal. Bila kau berhenti seokok, salah satu, ada orang kena, ada orang tak kena. Panic attack ni memang yang aku dah tahulah ramai yang kena. Jadi so janganlah kau cakap kau tak nak berhenti rokok pula. Ni aku ajar kau ni supaya kau boleh berhenti rokok lah. Bila aku ajar kau ni, kau tahulah macam nak lawan kan, macam nak lawan dia. Okay, so jadi apa yang terjadi? Aku pun selalulah menghadapi benda ni. Dalam sebulan tu 2-3 kali aku kena pergi tidur dekat depan. So aku fikir, aku tak boleh lah macam ni. Aku sentiasa takut, ketakutan, aku sesak nafas, aku rasa tak boleh nak nafas. Jadi benda paling basic sekali untuk kau faham, benda paling basic sekali untuk kau tahu macam mana nak lawan anxiety attack, sesak nafas, ialah bukan sesak nafas saja, apa saja anxiety attack lah, tapi kali ni aku nak cerita pasal sesak nafas. So benda paling basic untuk kau tahu untuk lawan anxiety attack, sesak nafas, ialah kau kena sedar. Anxiety attack, bila kau anxiety attack, kau nak lawan, kau nombor satu ialah kau kena sedar. Sedar engkau bukan sakit betul. Alright. Tapi sekiranya kau ignore tanda-tanda ni, kau abaikan, contohnya tiba-tiba kau sesak nafas, kau pun, sebab kau dah tengok video aku pun, aku rasa rejim cakap itu ni anxiety attack ni, jadi tak payah buat apa-apa, biar. Rupanya kau tengah sakit jantung. Tiba-tiba tergolek tu pensan. Jadi kau kena tahu differentiate, kau kena tahu bezakan, kau tengah sakit betul-betul, kau tengah sakit jantung betul-betul ke, kau tengah tak sakit jantung, kau tengah sakit dada betul-betul ke, kau tengah tak sakit, kau tengah panic attack ke, atau kau memang tengah sesak nafas, kau tengah asma. Kau kena tahu bezakan. So dalam video ni aku nak ajar macam mana bezakan. So disclaimer, aku bukan doktor, aku tak tahu pasal medik. Apa yang aku ajar tak boleh diguna pakai dan terpulang kepada pertimbangan korang sendiri untuk menggunakannya. Atau aku tak ada apa-apa credibility ataupun diploma ke pasal medik, tak. Aku share je, share apa aku tahu, experience aku. So pada waktu tu aku kena sesak nafas. Sesak nafas. So bila aku dah berulang-ulang kali kena, aku cakap tak boleh jadi, aku kena buat something lah.
aku kena buat something yang boleh aku differentiate sama ada aku sakit betul ke tak. So aku tahu satu benda. Okay, mula-mula bukan tahu. Okay, mula-mula aku tunjuk kau. Sebab aku tengok dekat hospital orang pakai benda ni, jadi aku tanyalah dekat nurse. Aku cakap, ni apa benda ni? So benda ni oximeter panggil. Oximeter ni untuk check oxygen saturation dalam darah kita, untuk mengukur kandungan oksigen dalam darah. Gila tak gila aku melayan anxiety attack ni, aku sanggup beli benda ni kan? Dan pakai kat jari kan, tu check kan, macam kat hospital. Macam kat hospital. Kabur tak nampak. Jadi 99% oksigen, SpO2 meter. Dia panggil SpO2 meter ada, oximeter ada. So cerita dia nak ukur oksigen lah. Mana ada orang biasa beli benda ni. Tapi nak melayan kegilaan aku anxiety ni, sebab apa? Aku fikir aku kena ada satu benda yang untuk aku pegang dan aku percaya bahawa aku tak sakit. Kau nampak tak macam mana kaedah aku nak lawan? Aku fikir aku kena ada satu benda yang aku nak pegang dan percaya bahawa aku tak problem. So aku beli benda ni, oximeter. Jadi bila aku terjaga ataupun aku rasa sesak nafas, aku akan pasang benda ni, aku tengok oksigen. Kalau dia tulis 99%, 98%, okey, maksudnya aku okey, maksudnya aku panic attack. Tapi kalau aku tengok di bawah 96, 97, 95, 94, aku start kereta, aku pergi hospital kan, pergi parking hospital dulu, bawa pergi benda ni. Belum masuk hospital lagi, aku pun tak nak menyusahkan doktor dan nurse kat hospital dengan melayan kegilaan aku ni. Kau gila sebenarnya, kau tahu tak? Anxiety attack ni sebenarnya kau sini ada problem. Tapi macam mana kita nak melawan dia, kita kena berpegang pada satu benda yang nyata. So apakah benda yang nyata? Ni benda nyata. Oksigen tulis 99% oksigen saturation, means engkau tak ada apa-apa, kau sihat. Kau gila je sebenarnya. Akulah masa tu. So jadi aku sanggup beli. Stetoskop aku tadi pun aku beli, tu yang doktor cek kan. Tapi tu cerita lain, nanti aku cerita kemudian. So jadi bila aku berpegang pada benda tu, so aku dapat tengok 99%. Okay, aku sihat, aku tak ada masalah. 94% aku sakit dada, aku pasang. Okay. So engkau kena tahu realiti dengan fantasi. Ini benda nombor satu, benda paling utama untuk kau fight anxiety. Untuk kau fight anxiety attack, benda nombor satu kau kena tahu, aku ulang sekali, ialah kau kena tahu realiti dan fantasi. Apa beza dia? Itu paling penting. Alright. So lama-lama aku bawa benda ni mata-mata, aku pergi office, pergi travel. So lama-lama aku rasa okey, aku kena ada satu mekanisme yang lebih simple untuk aku tahu aku sesak nafas betul ke tak. Jadi benda ni tak melibatkan pembelian gadget. So kau boleh praktis sendiri lah. So ini cara aku. So aku buat breathing technique. Simple je ukur aku. Ukuran aku, bila aku rasa sesak nafas, aku tak ada nafas ni, aku terus tarik nafas. Aku buat seram macam tu, buat mulut muncul macam nak bersiul kan, macam kau tiup angin Lepas tu aku tarik lagi sekali, aku kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tak ada apa-apa pun. Nampak tak? Okay. Kau tahu tak kalau orang sesak nafas betul-betul macam mana rupa dia? Kalau orang tu betul-betul sesak nafas, tak cukup oksigen, dia tarik nafas, so dia kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu orang sesak nafas. Itu orang betul-betul sesak nafas. Kalau kau boleh kira 1 sampai 20 straight elok je kan, siap boleh dengan koreat, dengan 6 harakat semua boleh tarik, tu bukan sesak nafas.
Itu sewil. Itu mental problem. Dan kita kena akui kita ada mental problem. Bila kita ada anxiety attack, bila kita ada panic attack, kita kena akui kita ada mental problem. Dengan mengakui kita ada mental problem, dengan mengakui dan menyedari kita ada mental problem, baru kita boleh lawan. Selagi kau denial, kau tak nak akui, kau susah nak lawan. Sebab apa? Kau akan terus pergi haruk kau punya doktor, kau pergi haruk kau punya nurse, kau pergi penuh ke hospital kau. Dengan perangai, dengan kegilaan kau. Itu cara dia. Cara dia 20, kira sampai 20. Lepas tu kau kira sampai 20. Nafas okey, kau tarik lagi sekali. Okey, bila kau dah tahu kau okey, kau sebenarnya normal, tak ada masalah. Kau dah kira sampai 20, tak putus-putus, tak macam orang berlari 5 km straight tanpa henti. Kalau kau okey nafas macam tu, so untuk melegakan sesak nafas kau tu, kau teruskan buat. Lagi slow kau boleh hembus, lagi bagus. Lagi slow lagi hembus, tarik nafas lagi. Bos. Macam tu. Okey, faham? Kadang-kadang ada satu jenis anxiety attack ni, dia jadi apa tu, dia terbalik. Tadi tu kau macam tak cukup nafas, tapi dia ada satu masa dia jadi kau terlebih, kau nafas kau rasa tak puas, kau tarik rasa macam tak penuh dada. So itu mungkin kau hyperventilation ni, kau bernafas terlebih daripada biasa. Oksigen kau terlebih sangat lah. So apa kau buat? Kau cari plastik dah tu. Kau pernah tengok tak orang buat ni, Mak Saleh apa semua kan, dia ambil paper bag kan, dia bernafas dalam tu. Dia bernafas dalam plastik bag ke dalam apa ke, kau nafas dalam tu. Lepas tu kau dah nafas dalam 1 minit 2 minit kan, lepas tu kau pun tarik nafas. Mesti kau rasa lega. InsyaAllah kau rasa lega. So macam tu anxiety attack, sesak nafas. Macam tu cara dia kau nak menghadapinya. Okay. So aku harap benda yang aku share ni menjadi korang punya penyelamat kan, dan mengelakkan korang jadi terus sewil, dan korang kuatkanlah semangat kan, sedar dan belajar untuk kena pasti kau attack atau kau betul-betul sakit. Kau tengah kena attack atau kau tengah kena betul-betul sesak nafas. Kau kena sedar realiti dan fantasi. Kau kena faham dulu realiti apa, fantasi apa, baru kau boleh fight benda ni. Alright? Jadi aku harap info yang aku share ni, korang pun boleh share juga dengan orang lain dengan sharekan video ni. Dan joinlah pergi aku punya channel dekat YouTube. Kau search Regime Mongol, jumpa channel aku, kau subscribe lah. Ataupun dekat Facebook pun boleh, iamregime.com. Kau pergi website iamregime.com, kau like Facebook aku, Facebook page aku. Nanti ada video-video lagi aku boleh share. Alright, thank you, bye bye, Assalamualaikum.